Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu kisah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan hendak dengar tak? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan hendak tahu, marilah dengarkan cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim. Namanya Amil. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah sebagai menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amil tidak pernah mengeluh. Malah turut membantu ibunya menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amil itu kan kawan-kawan. Pada pagi itu, Amil mengayuh basikalnya laju-laju. Dia bimbang akan bertemu Cikgu Hakim, guru disiplin di sekolahnya. Namanya sahaja sudah membuat pelajar-pelajar kecut perut, apatah lagi bersemuka dengannya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lewat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Sampai sahaja di sekolah, jam tangan Amil menunjukkan jam 8:30 pagi. Dengan langkah tergesa-gesa, Amil pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amil! Nama Amil dipanggil. Panggilan itu terus menghentikan langkahnya. Jantung Amil bertambah kencang apabila melihat wajah Cikgu Hakim yang begitu serius. Dengan suara yang lantang, Amil pun dimarahi oleh Cikgu Hakim. Amil hanya membisu, memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak walaupun Amil ingin menjelaskan. Tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya, malah dituduh ingin menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian nak tahu apa berlaku selepas itu? Apalagi, Amil pun dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amalan yang perlu disampaikan kepada ibunya. Amil pun menerima surat itu dengan sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu dipikul. Amil kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal, dia bukan seperti apa yang disangka. Rakan-rakan Amil juga sering mengejeknya atas kelewatannya sampai ke sekolah. Sesi persekolahan telah tamat pada hari itu. Amil pun pulang ke rumahnya. Setelah solat, dia pun ke dapur kerana perutnya terasa amat lapar. Sebelum dia ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Dia pun terus ke kebun Pak Megat tempat ibunya bekerja. Dia ingin memberitahu peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja melihat wajah ibunya, dia tidak sampai hati untuk memberitahu. Malah turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Pada malam itu, Amil nekat untuk menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas memberikan surat yang perlu disampaikan kepada ibunya. Amil melihat wajah ibunya yang sangat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amil, dia masih boleh menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amil? Dia ingin melihat Amil berjaya dalam pembelajaran. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga di bawah telapak kaki ibu. Janganlah sekali-kali melukakan hati mereka. Ibu, bergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup sayu. Kudusnya kasih yang engkau hamparkan, bagaikan
laut yang tak bertempian. Kawan-kawan sekalian, itulah jasa ibu kita. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia berazam selepas ini untuk datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justru keesokan harinya, Amir pun ke kedai Pak Cik Mutu tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir pun mengayuh basikalnya laju-laju, lebih laju daripada biasa. Tiba di persimpangan jalan. Tanpa melihat kiri dan kanan, Amir pun melintas. Malam tidak berbau. Sebuah kereta telah melanggar Amir. Amir tercampak ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir terus menghantar Amir ke klinik berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa, cuma luka-luka kecil saja. Ingatlah ya kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar. Dia melihat Cikgu Hakim yang berada di sisinya. Dengan suara yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim pun meminta maaf atas kecuaiannya menyebabkan Amir tercedera. Maafkan Cikgu Amir. Amir pun memberitahu bahawa dialah yang salah kerana tidak berhati-hati. Kita mestilah mematuhi peraturan sekolah dan peraturan jalan raya. Selain itu, sekiranya kawan-kawan ada membuat salah, janganlah malu untuk meminta maaf kerana perbuatan itu akan dianggap mulia. Itulah kisah Cikgu Hakim meminta maaf. Itulah kisahnya Cikgu Hakim meminta maaf kepada Amir. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya tadi. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sekian, terima kasih.